Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung kelas kita hari ini dengan topik asid, base dan garam untuk kompilasi soalan percubaan 2021. Okey, kita sambung iaitu muka surat 61. Soalan bermula dengan soalan negeri Kedah. Okey, kita dah habis kira tentang minggu lepas kita ada kira-kira iaitu tentang negative log. Kita cari kepekatan nilai pH. Kita bandingkan asid kuat, asid lemah. Okey, minggu ni soalan kita akan sentuh calculation. Yang first adalah calculation. Kita nak sentuh calculation hari ni adalah per neutral line. Kita sambung under subtopik 6.7. Dia baru 6.7 per neutral line. Okey, start dengan soalan Kedah. So dalam peneutralan minggu lepas cikgu dah bagi tahu kalau bab calculation peneutralan formula dia kita kena pakai MA/VA over MB/VB sama dengan A over B. Awak kena faham peranan formula. Okay, persamaan kimia berikut mewakili tindak balas di antara asid sulfurik dengan larutan natrium hidroksida. Okey, dia pakai asid sulfurik ni. Okey, apakah isi padu asid sulfurik? 0.5 mol. Okey, isi padu. Dia kata berapakah isi padu? V yang kita nak cari. Okey, 0.5. Kepekatan dia 0.5 diperlukan untuk menetralkan 25. V dia adalah 25 untuk NaOH dengan kepekatan dia 0.1. Masukkan je lah dalam formula A for acid, B for alkali. Okey. Masukkan dalam formula ni lah. Kita masuk M bagi acid ialah 0.5 darab dengan V bagi acid tak tahu per dengan M bagi alkali ialah 0.1 darab isi padu alkali 25 sama dengan A over B. A adalah perkali depan acid. Hati-hati tengok kadang-kadang saja dia letak depan tu alkali dulu. So A for perkali depan acid ialah 1. B adalah perkali di depan alkali ialah 2. So cari nilai V. Ini matematik saja cari nilai V. .1 darab 25 bahagi dengan 0.5 dapat 2.5. Okey, betul. Soalan seterusnya. Okey, pengiraannya sama je sebab topik kita yang sama kan? Persamaan berikut mewakili tindak balas antara natrium hidroksida dengan asid sulfurik cair. Apakah isi padu 0.5 asid sulfurik yang diperlukan untuk menetralkan 25? Okey, isi padu kita nak cari dengan kepekatan natrium hidroksida dia adalah 0.5. Buat benda yang sama macam tadi. MA/VA over MB/VB sama dengan A over B. M bagi asid 0.5, V dia kita nak cari per M bagi alkali is 0.5, ini 25 dan A over B ialah perkali dia. A perkali asid 1, B perkali bagi alkali 1/2. Ini baik hati punya soalan sebab dia bagi dekat awak persamaan. Kalau tidak dinyatakan persamaan, awak kena buat dulu persamaan kimia. Buat dulu persamaan kimia. Okey, carikan nilai 0.5 darab 25 bahagi dengan 0.5. Dapat berapa? Jawapan awak? Okey, thank you. So kalau awak buat soalan macam ni 2-3 kali, awak dah tahu dah soalan dia nak tanya macam mana kan? Betul, 12.5. Okey. Now, persamaan berikut mewakili tindak balas logam X dengan asid sulfurik. Berapakah jisim? Fokus, dia nak cari apa? Berapakah jisim? So, kita letak dekat sini jisim. Logam X yang diperlukan untuk bertindak balas V bagi asid 100 dan kepekatan dia
ialah 0.5. Okey, yang ni nak buat macam mana pula? Nak pakai MAVA, MBVB pun boleh, tak ada masalah. Cumanya awak yang ni GC macam mana nak kaitkan? Okey, kita balik macam kita kira awal-awal kita belajar chapter 3. Kita just relatekan hubungan di antara ini dan ini. Apa-apa pun dalam pengiraan topik ni kita mesti wajib mencari mol. So awak starting mol dengan info yang awak ada. Cikgu buat kat sini. So kita cari mol untuk siapa? Apa-apa you nak starting mesti apa-apa nak starting mesti awak starting mengira mencari mol. Disebabkan ini adalah satu larutan, pakailah formula mv per 1000. Okay. So iaitu 0.5 darab 100 bahagi dengan 1000. Okey, kirakan dapat berapa mol dia. Kita kira mol ni. 0.05. Okey, 0.05 mol. Mol ini bagi acid. Lepas tu kalau ikut nisbah macam mana kita dah buat dah. Kali lah kan. Kalau ikut ni buat simple je. Paper 1 kan. Oh kalau awak nampak 2 nisbah 1. Ini untuk siapa? Ini untuk X dan ini untuk acid sulfurik. So acid sulfurik kita dapat 0.5. 0.05. So ini berapa? Nak cari dia macam biasa, pakai kalkulator je, buat tak macam ni. Buat sama dengan betul lah. Ni macam X lah, tak tahu. Mesti awak tahu. Nak kena buat apa kan? Okey, jadi dapat 2 dah. Dapat 0.1. Okey, yang kita dapat 0.1 ini adalah bilangan mol dia, which is 0.1. Balik kepada formula segitiga. Kita nak cari mol, simbol dia N, ini Gsim per JMR. Awak nak cari apa? Gsim. Jadi mol darab dengan JMR. Okay. So nak cari Gsim, merata cikgu kira kan? Buang-buang. 0.1 darablah Gsim X 23. Dapat jawapan dia ialah senang ni 2.3. Okey, proses mengira awak basically kita dah banyak. So harap awak sangat-sangat mahir lah dekat sini. Buat benda yang sama, ulang, cari mol, dah dapat mol, buat nisbah mol, dah dapat nisbah mol, cari lagi. Cari apa yang dia nak. Gsim. Paling penting, label itu sangat penting sebab awak nampak. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Persamaan berikut mewakili tindak balas antara 100 cm3 asid sulfurik 1.0 dengan 10 gram kuprum oksida. Ini. Berapakah Gsim kuprum oksida yang masih tidak bertindak balas? Dia nak cek baki. So disebabkan soalan ni ruang dia yang sangat kecil. Okey. Saya nak buat dekat whiteboard. Awak tengok ni saya buat kat whiteboard, saya tulis info, segala info dia. Kalau awak print kertas soalan, awak boleh tengoklah kertas soalan balik. Saya akan bacakan balik pada awak. So kita tengok Okey, jom. Dia kata tadi, kalau ikutkan soalan dia, dia kata tindak balas di antara kuprum dioksida dengan asid sulfurik. So saya tulis balik persamaan dia. Kuprum oksida bertindak balas dengan asid sulfurik, dia menghasilkan kuprum sulfat campur dengan H2O. Okay. Kalau kita kena balancekan equation ni, kita check hidrogen ada 2, kuprum ada 1, okey, oksigen
Ada 1 sini, sini 4. So persamaan ini sudah balance. Persamaan kimia ni sudah seimbang. Okey, cikgu nak tulis segala info yang diberikan. Okey, cikgu nak tulis segala info yang diberikan lah. Okay. Apa info dia? Dia kata, berdasarkan soalan, dia kata 10 gram kuprum dioksida. Ini ada 10 gram. H2O dia bagi iaitu persamaan kali tindak balas di antara isi padu dia ialah 100 cm3 dan kepekatan dia yang digunakan iaitu skor 1.0 mol dm3. Ini je info yang dibagi kat kita. Soalan. So kita kena highlight dia nak tanya apa ni? Kan pengiraan kan kita kena relate berapakah jisim kuprum oksida yang masih tidak bertindak balas. So maksudnya dia meletakkan soalan di sini. Dia nak mencari dekat sini iaitu jisim. Labelkan, senang awak nampak. Nak cari jisim. Jadi kita kaitkan hubungan di antara ini kaitkan hubungan di antara ini dan ini. Fokus je. Abaikan yang sebelah sana sebab kita tak mencari. So nak starting dengan apa? Macam biasa, nak starting mengira je mesti motif awak adalah mencari mol. Selepas mol, cari nisbah. Selepas siap nisbah. Okay. Selepas settlekan nisbah, maksudnya soalan nak cari jisim. Tapi jisim dia nak yang balance. So prosedur dia macam ni. Sentiasa kita buat macam ni. Okay. So mana info saya? Of course, dua-dua ni ada info cikgu tapi nak starting kat mana? Sebab ini awak letak tanda soal. Jadi inilah info yang kita perlu tukarkan kepada mol. Okay. So kita pun mencari mol untuk asid sulfurik. Kita cari mol dia pakai formula MV per 1000 macam biasa. So M dia 1 darab dengan 100 bahagi dengan 1000. Awak akan dapat 0.1 mol. Okey. Dah settle bab mol, kena buat apa? Kena buat nisbah mol. So kita pun buatlah nisbah mol. Sini 0.1. Yang kita ada. Sini kan untuk asid, ni bahagian asid, di side asid. Kita tengok 1 nisbah 1. Alamak. Kalau dah 1 nisbah 1, maksudnya ini pun 0.1. Okey, ini pun 0.1. Okey, now. Nak cari apa? Soalan nak cari jisim. So kita pun carilah jisim. Jisim kuprum oksida yang kita gunakan dulu. Soalan nak tinggal jisim yang kita guna. So kuprum oksida dia bagi jisim kuprum 64, oksigen 16. Okey, nak cari jisim iaitu 0.1 darab dengan JMR dia. Kuprum 64 diberi bawah soalan campur oksigen 16. So awak dapat berapa? Darab 0.1. 8 gram. 8 gram. Dia bagi 10 gram, dia tanya soalan balance. Berapa yang tertinggal? Jawab kat cikgu, berapa yang baki yang belum bertindak balas? Iaitu 10 tolak 8 sama dengan 2 gram. Walaupun soalan ni panjang, tapi sebenarnya banyak kali dah kita jumpa soalan pattern macam ni. Dia minta baki yang tertinggal. Prosedur dia tetap sama je. Info tukarkan pada mol, cari nisbah, cari jisim. So dapatlah nilai dia. Okey? Masih bagi ruang untuk awak buat kat kertas awak. Nampak dengan jelas tak cikgu punya whiteboard?
Macam muka cikgu macam hitam je. Lighting kot. Yes. Dia letak dalam tu 10 gram. Tapi sebenarnya yang bertindak balas tu 8 je. Kita mencari more, kita nak tahu berapa banyak yang kita gunakan. That's why baki dia. Sebab soalan tanya baki. Kadang-kadang dia boleh tanya berapakah yang bertindak balas. 8 lah. Tapi yang ni soalan tanya baki, balance dia, that's why 2 gram. Okay. Apa yang kita mengira semua kita kira berapa banyak yang kita gunakan. Setiap kali kita mengira. Starting dia. Boleh saya sambung ke soalan seterusnya? Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Okay, so tadi jawapan dia ialah 2. Okey. Okey. So soalan sama macam tadi. Saya dah tunjuk satu prosedur. So nak buat soalan 32 ni, saya cuba guna ruang yang ada dekat sini. Okey. Rajah 8 menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar di Makman. Okey. Persamaan kimia tindak balas rajah 8 ialah seperti berikut. Berapakah isi padu maksimum? Nampak fokus. Berapakah isi padu maksimum gas karbon dioksida? Okey, dia nak cari ini, labelkan sebagai isi padu yang terhasil dalam eksperimen ini. So kita check lah. Alah, apa info yang dia bagikan ni cikgu? Ini pun ada, nampak 6 gram kalsium karbonat. Ini pun ada 50 cm. Maksudnya dengan 0.1. Maksudnya dia bagi mana satu yang saya kena fokus. Saya kena terpaksa kira kat whiteboard lah. Saya saling info kat whiteboard nanti. Mana satu yang saya kena fokuskan. Awak tengok ni soalan saya kira kat whiteboard, tak muat. Okay, now. Soalan yang macam ni, dia bagi info bagi kedua-duanya sekali. Bahan kita ada 2, iaitu bahan kita kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Masalahnya dia bagi info. Jadi inilah case sandwich kita tu. Kita kena selesaikan yang mana satu limiting reactant. Identify. Okay. So saya tuliskan persamaan kimia yang dituliskan pada soalan. Dia bagi iaitu kalsium karbonat bertindak balas dengan HCl. Dia menghasilkan kalsium klorida campur dengan karbon dioksida campur dengan H2O. Okey, ni yang dia bagi. Okey. So, kemudian kita balancekan, kita letak 2 dekat sini. Dia tanya berapakah isi padu. Yang dia nak cari berapakah isi padu gas karbon dioksida. Ini yang dia nak cari. Labelkan. Tapi apa yang kita ada? Dia bagi kalsium karbonat dekat sini 6 gram dan dia bagi info tentang asid sulfurik. Asid hidroklorik. Okey, dia bagi volume dia ialah 50. Okey. Dan molariti dia ataupun kepekatan dia bagi iaitu 1.0 mol dmg. Okey. Buat kerja macam biasa. Buat apa? Daripada info tukarkan kepada mol. Selepas tu baru siapkan nisbah. Okey.
Time ni lah kita nak cari yang mana limiting kita. Sekejap lagi cikgu terangkan. Limiting ni cukup-cukup lah. Okay, now. Yang mana satu info? Kedua-duanya adalah info yang diberi. Kita kena tukarkan kedua-duanya ke dalam mol. Okay. So, awak pun carilah mol untuk kalsium karbonat. Mol dia 6 bahagi dengan jisim bagi kalsium lah Tengok bawah soalan. Okay, kalsium 40, karbon 12, oksigen 3/16. So, kira kan dapat berapa? (0.06) 0.06 mol. Okay, yang kedua kita cari mol bagi HCl. Mol untuk HCl. Macam biasa pakai formula mv/1000. So, kita pun pakai 1/50 bahagi 1000. Dapat 0.05. Bila kita sebut limiting, kita ada sentuh masa minggu calculation hari tu. Bila kita sebut tentang limiting ni benda yang cukup-cukup. Kalau habis dia tindak balas kita tamat. So, siapa yang cukup-cukup dekat sini? Asid ke kalsium karbonat? Selalunya dia paling sedikit lah. Okay. Kalau dalam kes ni, kadang-kadang boleh nampak dengan jelas. Kadang-kadang kita kena buat kaedah nisbah. Nisbah yang cikgu maksudkan macam ni. Cuba awak bandingkan sikit. Bandingkan sikit. Bandingkan macam mana? Contohnya, ini saya cuba untuk bagi awak faham. Kalau awak tengok kalsium dengan asid sulfurik. Kalau kita faham, dia adalah 1:2. Okay, 1:2. Jika sekarang jika ni awak ada 0.06 yang ni, boleh bagi tahu tak berapa asid sulfurik yang saya perlukan? Macam biasalah kan kita buat calculation kita macam biasalah. Jadi je kan? Cari yang ni. 0.12. Soalan saya, cukupkah kita 0.12? Cukup tak? Kita ada tak 0.1? Maknanya tak cukup. Tindak balas ni tak boleh berlaku bergantung kepada kalsium karbonat sebab tak cukup asid yang kita perlukan berdasarkan nilai mol yang ada pada kalsium karbonat. Sebab tak cukup pula awak refer dia sebagai limiting reactant. Jadi tindak balas kita bergantung kepada asid punya kuantiti. Maksud cikgu macam biasa kita buat cheese sandwich. Contohnya macam ni. Resepi 2 bread plus 1 cheese equal to 1 sandwich. Okay. Jika saya ada 4 bread tapi saya ada 3 cheese. Soalan jawab saya tanya awak. Berapa sandwich yang mampu saya hasilkan? Berapa sandwich? Saya ada 4 bread tapi 3 cheese. Ini resepi asal. Berapa sandwich yang mampu saya hasilkan? Sure 3? Sure 3? Awak ada 4 bread. 2. Sebab resepi dia 2 bread 1 cheese. 2 bread 1 cheese siap 1. 2 bread 1 cheese siap 1. Habis. Maknanya awak nampak tak? Tindak balas awak ataupun penghasilan sandwich awak bergantung kepada yang sedikit. Yang cukup-cukup je. Habis dia ni. Walaupun cheese ni lebih. Awak tengok tak? Walaupun cheese ni lebih. Tapi kalau kita fikir. Kalau awak katakan. Saya nak menghasilkan 3 sandwich. Contoh. Saya bagi analogi benda ni.
Benda ni kenapa saya cakap tiba-tiba AC jadi limiting reactant. Why? Cuba awak tengok saya kata kalaulah saya ada 3 sandwich, 3 cheese, maksudnya sepatutnya saya dapat menghasilkan 3 sandwich. Kalau saya nak menghasilkan 3 sandwich, saya ada 3 cheese, sepatutnya saya memerlukan 6 bread berdasarkan nisbah. Tapi bread saya ada 4 je. Bread ada 4, maka bread inilah akan jadi limiting reactant sebab dia habis dulu. Dia cukup je. Habislah tindak balas kita. Tamatlah. Sudah faham? Garangnya cikgu rasa malam ni. Macam marah awak pula. Tak marah. Tak marah pun. Okay. So macam itulah kita identify. Sometimes kita identify sesuatu situasi tu, satu situasi tu ada yang kita boleh refer kat kalsium dulu. Ikut awak lah mana you punya starting. Contohnya case ni awak identify limiting sebab awak nampak pada cheese dulu. Lepas tu yang ni tak cukup. Ada certain kadang-kadang kita identify, dah nampak dah break dia cukup-cukup ni. Cheese dia terlebih. Nampak? Ada situasi yang macam tu. So, bila awak buat konsep nisbah, tengok yang mana tiba-tiba jadi sikit. Dia macam kita perlukan banyak ni, tapi kita ada banyak ni je. Tak cukup lah. Kalau awak kira ratio 2-2, tiba-tiba awak nampak yang paling sikit itu adalah awak nak menentukan dia punya limiting reactant. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Maksud cikgu, kadang-kadang direct nampak ni jelas ni macam 0.06, 0.05. Betul nampak ni paling sikit dan kebetulan dia adalah limiting. Tapi sebenarnya dia bergantung kepada nisbah mol juga. Kadang-kadang lebih nampak macam ni senang lah. Faham tak maksud cikgu? Dia bergantung kepada nisbah mol. Cikgu bagi situasi untuk kes yang awak tanya. Dia pernah jadi macam ni. Contoh, ada satu tindak balas A tambah 4B. Sama dengan 2C. Contohlah. Sekarang A ada 0.4. B ada 0.7. Contoh 0.8 lah contoh. Dalam situasi ni adakah A yang limiting? Sebab awak nampak dia paling sikit. Adakah awak boleh tembak terus dengan dia yang limiting sebab awak nampak dia paling sedikit? Okey, kita nampak macam sebenarnya mungkin. Kita tengoklah dulu. Kalau A saya ada 0.4, maka B saya ada 0.8, nampak banyak ni. Kalau A 0.4, B kena 4 kali ganda daripada dia. Kan, kalau logik kita nampak 1 nisbah 4. Jadi kalau A 1, B kena 4 kali ganda. Maksudnya ini 0.16. Betul tak? 0.4 darab ni 1.6. 1.6. Kan? Yang ni yang kita required, yang kita perlukan. Tapi dia banyak. Tapi yang ni yang kita required. Walaupun dia banyak, mungkin dia akan jadi limiting. Sebab yang kita required tak cukup. Sedangkan kita ada banyak ni. That's why B tu akan habis dulu. Maksudnya B itulah yang akan dipilih sebagai limiting. That's why soalan awak kalau awak kira dua-dua awak nampak sikit, belum tentu dia tu dijadikan sebagai limiting. Kena buat konsep nisbah supaya tengok siapa yang tak cukup, itulah yang akan dijadikan sebagai limiting reactant. Yang terhad lah.
cukup. Okay, now. Dah faham? Nak bezakan situasi? Okay. Tapi kan, kebanyakanlah saya bagi tahu, tapi tak boleh lawak in. Kebanyakan saya jumpa bila saya buat contoh-contoh soalan, selalunya limiting reactant kita, kebetulan bila kita buat nisbah pun, kebetulan dia sentiasa nampak pada yang sikit. Macam kes ni lah, kebetulan kita kira nisbah pun limiting reactant yang ni, kita tengok pun dia memang paling sikit. Selalunya saya nampak itulah setakat ni, tak tahulah kalau saya terlepas pandang soalan yang macam kat bawah. Tapi kebanyakan saya jumpa yang macam ni. Okay. Okay, now kita dah tentukan limiting reactant, proses kita dah tentukan nisbah dan limiting reactant, inilah yang akan kita lebih fokus untuk tentukan kita punya produk. Lepas tu barulah kita buat nisbah. Dia nak cari siapa? Isi padu karbon dioksida. Isi padu karbon dioksida bergantung kepada bilangan mol yang kita fokus limiting, iaitu AC. Maksudnya, ringkasnya HCl nisbah dengan karbon dioksida. Kalau kita faham 2:1. 2:1. Jadi HCl ada 0.05. Ini ada berapa? Kalau tak tahu nak kira, nak bahagi, nak darab, tak tahu, buatlah macam ni dekat calculator. Gantikan sama dengan gantikan nilai X. Mesti awak boleh tahu X ni berapa. Carikan untuk cikgu. Kita dapat 0.025. Betul. So X itu yang saya maksudkan mol bagi karbon dioksida. So mol untuk karbon dioksida ialah 0.025. Soalan nak cari isi padu. So isi padu ikutlah situasi kita, dia bagi, jangan risau. Isi padu gas tu dekat STP ke, dekat room temperature ke, dia akan bagi. Don't worry. So dia bagi 24. Kita darabkanlah 0.025 didarabkan dengan 24. Okay. Bagi tahu cikgu jawapan dia apa? A ke B ke C? Saya. Kita dapat iaitu 0.6 dm. Okay. Bagi ruang untuk awak salin ya. Kalau dah, bagi tahu cikgu Okay. So jawapan dia kita dapat A lah kan? Okay. So soalan ni jawapannya ialah A. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Persamaan berikut mewakili tindak balas di antara 50 cm3 asid hidroklorik 1.0 dengan ketulan kalsium karbonat. Berapakah bilangan molekul? Sekarang dia fokus bilangan molekul. Molekul ni maksudnya zarah.
Ini dia nak cari molekul. Kita ada info 50 dengan ini volume dia dan molariti ataupun kepekatan dia bagi 1.0. So benda yang sama awak akan buat. Awak sentiasa relate info dengan molekul. Sentiasa relatekan dengan benda ni. Info dengan molekul. Okay, so kita punya starting ialah apa-apa pun kita cari. Okay, apa-apa pun kita cari bilangan mol bagi info kita. Mol untuk siapa? HCl lah macam biasa pakai formula MV per 1000. Pakai formula MV per 1000, nilai M awak 1 darab 50 bagi dengan 1000. So kita dapat 0.05. Kemudian buat nisbah di antara HCl dengan ini. So kalau awak nampak 2 nisbah 1. Maksudnya 2 nisbah 1. Jadi kalau asid awak ada 0.05, automatically awak tahu ini adalah 0.025. Okay. Sekarang nak cari apa? Sekarang nak cari molekul. Sama je macam sebelum ni. Kalau nak cari isi padu ke, nak cari jisim ke, bilangan mol didarabkan. Macam tadi kita baru cari jisim kan? Tadi kita baru je cari jisim. Awak dah dapat dia punya bilangan mol, darablah dengan molar. Yang ni pun untuk cari bilangan molekul dia adalah 0.025 darablah dengan 6.02 darab 10 kuasa 23. Okey. Kirakan dapat berapa? Okey, dapatlah jawapan dia iaitu A. Prosedur yang sama saja. Kita mirror. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Banyak kali yang kita buat benda yang sama mesti mencari mol. Kita buat banyak kali benda yang sama. Okey. Persamaan kimia berikut menunjukkan penceraian barium hidroksida dalam air. Barium hidroksida dalam air. Berapakah bilangan mol? Fokus. Berapakah bilangan mol ion hidroksida dalam 250.2? Maksudnya isi padu dia dan kepekatan dia. Nak kira macam mana? Dia nak fokus kepada yang ni, dia nak cari bilangan mol. Dia sedang bagi info dekat sini, iaitu nilai V dia 250 dan nilai kepekatan dia 0.2. Apa-apa pun kita biasakan diri tukar kepada mol, info yang kita ada. Ini yang dia nak cari. So kita buat benda yang sama macam tadi. Kita nak mencari mol pakai formula MV per 1000. Okay. So nilai M 0.2 darab 250 dibahagikan dengan 1000. Dapat berapa? 0.05. Macam biasa, dah dapat nilai ini iaitu 0.05, kan? Kalau kita tengok, ini adalah 1/2. Saya buat kat sini, 1/2. Maksudnya untuk barium hidroksida, nisbah dengan ion OH-.
Tu nisbah 2. Info yang kita baru kira tadi, yang ni adalah untuk barium hidroksida. 0.05. So yang ni berapa? Kita buat benda yang sama. Buat macam ni, gantikan dengan sama dengan. Okey. Carilah nilai dia. Dapat berapa jawapan awak? Betul, 0.1. Nombor 35. Ini soalan negeri 9. Apa masalah dia? Attention ke? Tak dah. Okey, ni hampir aplikasi ni peneutralan lah. Raja sebelah menunjukkan perbualan antara dua orang petani. Dua orang petani. Okay. Tanah itu berasid. Itulah sebabnya pokok-pokok ni tidak tumbuh dengan baik. Cucu kartun tak? Okey so dia kata tanah ni berasid, that's why pokok ni susah nak tumbuh. So macam mana? Berdasarkan perbualan, bahan manakah sesuai untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh petani? So tanah dia asid. Jadi kita tak boleh tanah berasid tak bagus. So kita kena neutralkan dia. Nak neutralkan kita kena guna alkali. Okey, nak guna apa alkali? Yang bersifat alkali lah ataupun base. Jadi yang sesuai ialah kalsium oksida. Tujuan dia awak nak meneutralkan asid, keasidan tanah tadi. Kita masukkan kalsium oksida. Yang ni bukan, yang ni garam. Yang ni pun bukan sebab yang ni garam. So ada dua oksida dekat sini, tapi kalsium oksida ialah yang bersifat base lah kat sini. Garam yang maksud awak apa? Jadi insoluble salt. Maksudnya selepas tindak balas dia jadi insoluble salt. No, dia jadi soluble lah. Sebab awak kena ingat dalam garam nak menghasilkan garam tak larut mesti antara garam campur garam. Kalau garam larut baru tindak balas dia dengan asid. Sekejap lagi mungkin awak akan jumpa soalan macam ni. Okay, so tujuan dia adalah tanah ini berasid, tujuan dia kita nak meneutralkan dia. So kita nak neutralkan dia, kita tambah benda yang bersifat alkali. Untuk meneutralkan dia lah. Alkali tu sama ada base ataupun alkali. Okay, soalan seterusnya. Panjang soalan ni. SBP. Pengeluaran hasil tanaman di ladang A and Z berkurangan akibat daripada masalah tanah. Sampel tanah itu dilarutkan dalam air suling. Okey. Masalah apa? Masalah tanah. Tanah itu kita ambil sampel tanah dilarutkan dalam air suling dan beberapa ujian dijalankan ke atas larutan itu. Didapati tanah tersebut telah dicemari oleh asid monoprotik. Maksudnya nak cakap dekat sini tanah kita ini, tanah dia ni adalah bersifat asid. Asid monoprotik tu macam mana? Contohnya mungkinlah dia bersifat, contohlah asid monoprotik kan contoh-contoh dia macam ni HCl ke, HNO3 ke, macam itulah mono ataupun macam cuka pun kategori asid monoprotik. Mono, satu je ion hidrogen dia. Asid itu dititratkan dengan 25 cm3 larutan kalsium hidroksida. Okey, asid tadi kita tambahkan dengan KOH. KOH pun kalau kita perhatikan dia ni macam alkali yang orang kata macam mono jugalah, 1:1. Senang. Okey, dengan kepekatan dia 0.01. Yang ditambah dengan 3 titik phenolphthalein. Okey. So result dia apa? Ni isi padu. Okey, kalau kita tengok mula-mula warna pink.
Ingat, phenolphthalein dalam alkali memang warna pink. So maksudnya dia masih alkali. Okay. Ini merah jambu. Masih alkali. Phenolphthalein kan, kalau kita buat titration tu dekat bawah, okay, kalau kita buat titration, bika dekat bawah, kat bawah ni kita selalunya letak alkali. Contohnya KOH lah. Okay. So kita titratekan pakai burette. Ini selalunya kita letak acid. So kat sinilah yang kita akan letak phenolphthalein. So mula-mula dia akan jadi color pink dulu. Selepas tu bila dia dah neutral, barulah pink itu akan bertukar menjadi tidak berwarna. So di manakah nilai endpoint untuk acid? Bulatkan dekat saya ataupun bagi tahu. Endpoint je saya minta. Maksudnya dia start jadi colorless. Itulah isi padu acid yang kita dropkan di sini. Inilah isi padu acid kita. Kepekatan acid kita tak tahu, tapi kalau dalam titration kita buat sebab kita nak tahu nak meneutralkan alkali, kita masukkan acid. So berapa banyak kuantiti acid yang kita masukkan itu, okay, barulah kita tahu berapa kuantiti yang kita perlu untuk neutralkan dia. Inilah kuantiti acid yang kita drop ataupun kita titrate supaya alkali kita dapat di-neutralkan. Okay. So, ini adalah tindak balas di antara acid dengan alkali. Kebetulan pula acid ni adalah monoprotik. So, dia menghasilkan garam lah dan air. Garam dia pun garam larut. Now, macam biasa, kita nak kira bab peneutralan asid, mestilah kita pakai MAVA over MBVB. Soalan nak cari nilai pH. Nak tahu nilai pH, kena cari dulu kepekatan. Concentration. Kena cari dulu. Jadi dari sinilah, okay, kita cari A over B. So, M bagi asid tak tahu berapa. Isi padu bagi asid adalah 49.8. Bahagi dengan M bagi alkali, isi padu alkali masa kita titrate kita pakai 25. Yang ni kita pakai 0.001. Okey, sebab dia pakai asid dengan alkali adalah monoprotik, so nak tahu nilai A dengan B tu maksudnya 1 nisbah 1. Cari nilai M dekat saya. Dapat berapa nilai kepekatan awak? Rendah kan? Nampak tak? Lebih kurang macam ni lah. Dapat tak? 0.0005 macam tu lah. 0.00. Okay. Soalan nak cari pH. So pH, soalan ni panjang lah kan. Negatif log kepekatan ni tadi. 0.00. Ada 3.5. Okey, dapat berapa jawapan awak? 3.299. Ni
Semua okey tak? Ini soalan dia selalu kita, maksudnya selalu kita mencari kepekatan je. Sekarang daripada kepekatan tu kita nak cari nilai pH. So kena proceed lah. Maksudnya next sikit lah, next step sikit. Okey, habis subtopik 6.7 tentang pineal gland. Now, sekarang kita nak buat yang seterusnya. Kita nak sambung iaitu under topik garam. Okey. Garam, hablo dan kegunaan dia. 6.8. Ini topik garam Okey, garam ni selalunya macam biasalah tanya. Antara berikut yang mana merupakan garam terlarut? Maksudnya soluble salt. So nak ingat dia, kalau masih tak hafal lah, buatlah cara teknik lopak air. So, yang duduk di luar daripada lopak air ni, lopak air ni. Yang duduk di luar semua tak larut. So, nitrat semua larut. Sulfat semua larut. Klorid semua larut. Anak semua larut. Ini cikgu cepatkanlah. Okey, yang tak larut ialah kalau sulfat pantai, cahaya bulan. Kalau klorid pah. Maksudnya plumbum, argentum, merkuri. Dan yang ni semua garam karbonat tak larut. Okey, yang luar ni je, yang warna oranye ni semua tak larut. Okey. Okey, so cari, bulatkan. Barium sulfat. Barium sulfat. Kalau tengok sini, barium sulfat. Memang tak larut lah, barium tu duduk kat luar. Kalsium sulfat. Tak larut juga. Okey. Natrium karbonat. Larut tak? Ni saya tanya awak. Nak pastikan awak baca teknik lopak air ni betul. Larut tak natrium karbonat? Yes, natrium karbonat larut. Sebab semua garam anak larut. Okey, so yang ni larut. Magnesium karbonat maksudnya bukan anak. Semua garam karbonat tak larut. Semua garam karbonat di side tak larut. Zinc tak larut, magnesium tak larut, aluminium tak larut. Yang karbonat lah. Kecuali garam anak. Anak karbonat maksudnya amonium karbonat, natrium karbonat, kalium karbonat yang larut. That's why jawapan dia adalah C. Okay. So bila awak nak menjawab soalan ni, awak mahirkan skill melukis lopak air. Okay? Soalan seterusnya. Antara yang berikut yang manakah garam tak larut? Dah ada. Refer je lah kita punya lopak air. Mana garam yang tak larut? Cari. Natrium karbonat larut. Kalsium klorida larut. Sebab semua klorida larut. Barium sulfat yang tak larut. Ni barium kat luar. Yang kat luar semua tak larut. Maksudnya kalau nak guna plumbum klorida tak larut. Argentum klorida tak larut. Mercury klorida tak larut. Tapi zinc klorida larut. Magnesium klorida larut. So yang luar ni semua tak larut. Refer je. Lopak air. Okey, nombor 21. Antara berikut yang manakah membentuk mendakkan putih apabila ditambahkan ke dalam plumbum nitrat? Maksudnya kalau awak tambah dalam plumbum nitrat jadi mendakkan putih. Maksudnya di sini dia sedang menghasilkan insoluble salt. Bila plumbum nitrat ni bertindak balas dengan mana-mana garam kat sini, dia akan jadi garam yang tak larut. Barulah cakap ada mendakkan putih. Nampak tak soalan dia bukan soalan direct. Okey. Jadi dalam tindak balas garam, tindak balas tu macam tukarkan pasangan je. Senang je. Kalau asalnya plumbum nitrat, awak reactkan dengan kalium sulfat.
So dia akan menghasilkan plumbum sulfat campur dengan kalium nitrat. Macam tu. So kita tengoklah ada tak mendakan putih. Kenalah kenal pasti larut ataupun tidak. So kalau kita refer tadi, awak lukislah lopak air ni. Kita lukis lopak air, kita boleh refer. Oh, plumbum sulfat tak larut. Nampak kan? Bila lukis kita nampak. Okey, plumbum sulfat tak larut. So kalau kita tengok senarai garam kita ada plumbum sulfat. Jadi inilah yang menunjukkan ada budakan putih. Okey. Kemudian natrium klorida. Natrium klorida maksudnya ini adalah NaCl. Awak react dengan plumbum nitrat, dia akan jadi PbCl. Okey, campur dengan natrium nitrat. Okey, PbCl larut ke tak? Bagi tahu cikgu, PbCl ni larut ke tak? Check. Dan ni lah awak nak refer lopak air yang awak dah lukis. Betul, tak larut. Nampak kat sini? Plumbum klorida tak larut. Jadi, maka yang mana menghasilkan 1 dan 2? Betul lah. Okey. Nyatakan bahan asas untuk pembinaan struktur di bawah. Okey, teruskan kalau ada soalan. Okey, berdasarkan soalan tadi, macam mana kita nak tahu dia tu tak larut? First, awak buat persamaan. Selepas awak dah siap persamaan, awak tengok hasil awak, identify. Okey, plumbum sulfat tak larut. Plumbum klorida tak larut. Macam mana kita tahu dia tak larut? Sebab dia menghasilkan mendakan putih. Kalau larut, mana ada mendakan? Lepas tu kita terus refer kepada lopak air. Sebab dia cakap mendakan. Kalau dia menghasilkan garam yang larut, contohnya macam asid bertindak balangan alkali. Bila larut, kita akan nampak satu larutan. Larutan. Kalau lihat lah, kebanyakan yang awak jumpa. Kita nampak satu larutan. Okay? Kalau tak larut, terus nampak mendakan. Precipitate. Okay, nyatakan bahan asas dalam pembinaan struktur di bawah. Okey, yang ni marmar lah kan. Material dia macam marmar. So dia adalah, ni marmar ke seramik ni? Dia adalah kalsium karbonat. Okey. Now, tadi baru kenal. Sekarang penyediaan garam. Dalam penyediaan garam, awak kena bezakan garam awak garam larut ataupun tidak. Yes, kalsium karbonat tak larut lah. Kalau larut dalam air, kan? Kalau lah piramid ni adalah material daripada larut dalam air, cuba bayangkan. Lama-lama dia tak ada lah kan, kena air hujan. Kan? Contoh kalau kena air hujan lah kan. Kalau di sana tak hujan lah kan. Okey, dalam penyediaan garam, benda yang penting adalah, okey, kalau diminta awak sediakan garam, awak kena pasti masalah garam awak larut ataupun tidak. Kena pasti. Kita kena tahu garam kita ni larut ataupun tidak. Sebab kalau garam tu awak tak kenal, awak tak tahu cara nak sediakan dia. That's why lopak air tu menentukan, garam ni larut ke tak ni? Identify dulu, larut ke tak. Selepas dah identify, barulah awak boleh tentukan cara nak sediakan dia. Now, daripada lopak air,
Saya terus tulis lompat air lah. Tak nak lukis semula kan. Daripada lompat air tadi, kita dah tentukan iaitu kita boleh kenal garam kita sama ada dia larut ataupun garam kita garam tak larut. Baik. Selepas kita dah kenal pasti garam kita garam larut. So dalam garam larut ataupun garam tak larut, awak kena faham bahawa cara kita sediakan dia adalah mana-mana garam larut tindak balas dia memerlukan asid. Nihil. Awak nak menghasilkan kuprum sulfat, kita dulu. Contohnya kan, awak nak menghasilkan kuprum sulfat, contoh. Awak kena kenal larut ke tidak? So jawapan dia larut. Jadi untuk menghasilkan kuprum sulfat ni, mestilah bahan dia datang daripada asid dulu. Contoh, cikgu bagi contohlah kan, saya nak menghasilkan kuprum sulfat, mungkin saya perlu asid sulfurik campur dengan kuprum oksida. Nampak tak? Bahan yang kita required adalah asid. Itu pentingnya awak kena tengok. Oh, nak hasilkan garam larut, kita perlukan asid. Okey. Untuk garam tak larut, kita tak perlukan asid. Dia tak nak asid. Jadi awak boleh bezakan. Untuk garam tak larut, tindak balas dia mestilah garam larut yang bertindak balas dengan garam larut. Mesti bahan awak tu daripada garam campur garam. Ini tak. Ini asid campur logam oksida ataupun garam kita boleh daripada asid campur logam, asid campur logam karbonat, asid campur alkali. Itu cara penghasilan garam larut. Tapi garam tak larut, satu larutan garam, satu larutan garam. Contoh, katakanlah saya nak menghasilkan plumbum sulfat. Nama sulfat juga, tapi saya pakai plumbum. Plumbum sulfat ni kalau kita identify tadi, dia kategori garam tak larut. Kita identify daripada lompat air kita tadi je. So dia tak larut. Jadi cara nak menghasilkan dia adalah datang daripada larutan garam. Contohnya awak pakai plumbum nitrat. Ni garam lah ni, bukan asid. Campur dengan another larutan garam. Contohnya awak pakai natrium sulfat. Kan? Dua larutan garam yang berbeza. Awak kena tahulah macam mana nak extract anion dengan cation dia. Saya nak fokus jadi plumbum sulfat. So plumbum dengan something anion, kemudian sulfat dengan something cation. Itulah, dia adalah tips dia masa kelas garam hari itu kita dah belajar kan? Okay. So jadi macam ni, kena bezakan larut dan tak larut. Dah selesai awak bezakan larut dengan tak larut, garam tak larut dah tahu dah daripada dua larutan garam yang berbeza ni. Tapi kalau garam itu larut, sebenarnya dia ada dua kategori lagi. Maksudnya awak identify dia larut, bahagikan lagi. Bahagikan lagi. Contoh macam ni. Awak dah classify orang ini kategori penyakit. Contohnya penyakit A. Ramai-ramai orang siapa dapat penyakit A? Tak naklah penyakit, katalah darah A. Kan ada ramai kumpulan kawan-kawan kat sekolah. Dah tahu, okey siapa darah A? Okey, bawa pergi sebelah darah A. Dah keluar dah darah A. Ni mungkin darah O contoh. Okey, dah kenal orang yang ada darah A. Kemudian dalam darah A tu saya nak bezakan kumpulan lelaki dan kumpulan perempuan. So saya pisahkan macam tu. Samalah macam ni. Awak identify dia larut, bahagi dua pula. Bahagi dua itu kalau. Ni kena ingat ni. Dalam bahagi dua, kalau dia garam larut tapi dia kategori garam anak.
Maksudnya kategori garam amonium, kategori garam natrium, kategori garam kalium. Itulah. Contohnya amonium klorida, natrium sulfat. Tak kisah, tapi garam tu ada elemen yang macam ni. Okey, kalium. Memang dia perlukan asid, tapi tindak balas ni hanyalah sekadar asid dicampurkan dengan alkali. Wajib asid campur alkali sahaja. Tu yang awak tengok dalam awak punya buku teks, dia terbahagi kepada dua. Syarat yang ni, kalau saya nak menghasilkan kuprum sulfat, tak boleh cara ni. Asid juga, tapi bukan dengan asid alkali. Kalau garam yang bukan selain daripada yang ni, kita buat tindak balas dia dengan asid juga. Tapi asid dia boleh ada 3 jenis mengikut situasi. Mungkin asid dia boleh bertindak balas dengan logam. Mungkin asid dia boleh bertindak balas dengan logam oksida. Mungkin asid dia boleh bertindak balas dengan logam karbonat. Contoh. Contohnya macam ni. Kalau awak tengok kuprum sulfat, dia kategori garam larut. Tapi garam larut dekat sini. Bukan garam anak. Jadi sebab tu kalau awak tengok kuprum sulfat ni, saya buat dia daripada asid sulfurik campur logam oksida. Okay. Logam oksida. Okay, faham Yang tu. Contohnya kata kalau saya nak menghasilkan NaCl, contoh garam larut saya adalah NaCl. So, natrium dekat sini. So, cara dia adalah nak dapatkan NaCl ni, asid saya adalah asid hidroklorik campur dengan NaOH. Nampak tak alkali dia? Ni. Ni alkali, OH menunjukkan alkali. Datang daripada asid hidroklorik. Okey. Cikgu buat dua tu untuk kita buat cari apa? Ni ke? Maksud awak dah faham dua ni? Okey. Dalam garam larut awak, bila kena pakai? Maksudnya cara penyediaan garam kita. Andai kata kita dah identify dia sebagai garam larut, dan awak, macam mana cara awak nak sediakan garam larut tu dengan betul? Awak kena tahu garam larut awak tu kategori anak ke kategori bukan anak. Bukan anak ni selain daripada amonium, natrium dengan kalium. Okey. Maksudnya kata kalau awak ada kuprum sulfat, zinc nitrat. Nampak tak? Dia selain daripada 3 ni. Jadi dia akan pergi kepada cara penyediaan dia adalah asid campur logam, asid campur logam oksida ataupun asid campur logam karbonat. Jadi kita kena bezakan benda ni. Okay, sebab tu dia terbahagi kepada dua. Okey, salin dulu. Okey, dah siap salin ke? Sebab lagi kita nak tengok soalan penyediaan garam, awak akan jumpa lah benda-benda yang macam ni. Yang saya terangkan. Awak akan faham. Dah siap bagi tahu cikgu
Dah ke? Benda ni saya pernah terangkan masa kelas kita under topik garam tu. Masa mula-mula kita kenal kan macam mana cara penyediaan garam. Saya dah bezakan masa tu. Mari tengok. Okey. Now kita tengok kenapa penting awak kenal ni. Kita tengok soalan. Penyediaan garam. Okay. Dua benda penting kat sini adalah cara penyediaan dan awak kena kenal logam itu larut ataupun tidak. Dua benda penting tu dia akan tanya. Nak guna. Okey. Antara garam berikut, garam mana yang dapat disediakan melalui tindak balas asid dengan logam? So, tindak balas asid hanya nak menghasilkan garam yang larut. Okay, check. Ini larut cikgu. Ini pun larut. Ini pun larut. Semua larut. Tapi yang boleh buat asid dengan logam sahaja, iaitu magnesium sulfat. Nak tanya dulu. Faham ke kenapa saya bagi jawapan magnesium sulfat? Kenapa cikgu pilih magnesium sulfat? Tak faham. Okay. Now. Macam ni. Semua garam ini adalah garam larut. So first, ingat tak? Kalau garam larut, terbahagi kepada dua. Garam yang anak. Okay, anak tu saya harap awak dah faham lah. Dengan garam yang bukan anak. Bukan anak tu selain daripada kuprum, bukan anak tu selain daripada natrium. So natrium karbonat tak boleh disediakan melalui kaedah ini. Sebab apa natrium karbonat kategori garam anak? Tak boleh buat tindak balas asid dengan logam. Asid dengan logam tu maksudnya sekadar macam ni. Contohnya asid kata kalau HCl bertindak balas dengan zinc. Semata-mata yang ni. So dapatlah zinc klorida tu. Okey. Kemudian kuprum dengan argentum pun tak boleh. Cikgu ada sentuh benda ni semalam. Okey. Awak ingat tak cikgu cerita pasal semalam kelas semalam? Cikgu kata walaupun ini bukan 4 redox tapi awak kena tahu dalam tindak balas asid. Semalam dalam kelas cikgu ada bagi siri elektrokimia yang hafal kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya pergi haji cukup. Ni bawah lah ni tak muat dah ni yang sengit dah. Yes, garam yang logam yang lagi bawah ni, logam yang kurang reaktif kan. Logam kuprum dengan argentum lagi bawah daripada hidrogen. Tiada tindak balas di antara asid dengan logam. Asid dengan argentum tiada tindak balas, asid dengan kuprum tiada tindak balas. Sebab tu argentum nitrat tak boleh asid dengan logam. Kuprum klorida tak boleh asid dengan logam. Cikgu bagi tahu, bagi jelas balik dekat awak supaya awak faham. Okey. Dalam siri tadi, kalau kita tengok separuhkan siri lah Dalam siri tadi ada hidrogen, lepas tu kuprum, argentum. Yang lain ni kat atas banyak lah, magnesium, zinc semua kat atas. Siri elektrokimia ya. Okey. Magnesium tu kategori mana? Magnesium tu kategori kat sini. Garam larut tetapi bukan anak. Zinc kategori mana? Kalau garam larut, kategori kat sini. Kuprum kategori mana? Kategori kat sini juga. Kalau dia garam larut lah. Okay. So now, untuk kita buat, contohnya, kata kalau awak nak menghasilkan magnesium sulfat. Magnesium sulfat memang larut. Tapi magnesium sulfat ni kita boleh hasilkan melalui asid sulfurik campur dengan magnesium logam. Dapat juga magnesium sulfatnya. Okey. Magnesium sulfat.
Magnesium sulfat ni juga kita boleh hasilkan asid sulfuric campur dengan magnesium oksida. Dapat je magnesium sulfat juga. Boleh. Tapi kalau untuk kuprum, okay, kalau untuk kes kuprum dengan argentum ini, contohnya awak nak menghasilkan kuprum klorida. HCl campur dengan kuprum, tindak balas ini tidak boleh berlaku. Sebab apa? Hidrogen ni lebih reaktif berbanding kuprum. Dia tak boleh tendang lah kan. Yang ni cikgu cerita semalam, tak boleh tendang. Tak boleh pisahkan kuprum. Dia tak boleh displacekan kuprum lah. Dia bukan nak displace tapi dia tak boleh nak react dengan kuprum lah nanti kan, hidrogen tu. Kuprum tak boleh tendang hidrogen sebenarnya. Sebab hidrogen lagi tinggi. Okay, yang semalam. Habis tu kalau saya nak hasilkan kuprum klorida, cikgu bagi tahu tadi, kalau kuprum klorida tu larut, mesti perlukan asid. Tindak balas yang macam mana? Boleh. Macam ni berlaku. Ini berlaku dan dia akan produce kuprum klorida. Cuma dia tidak boleh berlaku di antara asid dan logam sahaja. Asid dan logam dia tak nak, tapi asid dengan logam oksida boleh. Untuk kes bawah daripada hidrogen iaitu kuprum dengan argentum. Sebab tu tadi, tengok faham tak? Okay. Sebab itulah kenapa jawapan kita semua larut, tapi bila dia fokus kepada nak bertindak balas dengan logam saja, inilah boleh. Sebab kuprum tak boleh, kuprum bukan logam. Kalau dengan kuprum oksida, okey. Macam tu. Dengan argentum oksida, okey. That's why jawapan dia ialah C. Okey, soalan yang seterusnya. Magnesium sulfat tu pergi kat kategori apa? Bukan anak. Awang tak masuk bukan anak ni. Bukan anak masuk cikgu. Saya contoh kat sini maksud cikgu yang bukan anak tu. Maksud saya ialah contohnya logam magnesium, logam zinc, logam kuprum yang larut, aluminium yang larut, lagi apa, ferrum yang larut, stanium yang larut, contohlah kan. Itulah contoh. Ferrum 2, ferrum 3, plumbum yang larut, kalsium yang larut, semua tu lah. Dia kategori dia orang ni bukan anak. Jadi cara penyediaan dia adalah yang 3 jenis kat bawah tu. Okay, anak-anak tu dalam buku teks memang tak ada. Cuma kita bagi tahu awak cuma nak membezakan. Dalam buku teks dia direct je. Okay. Now, kita pergi kepada soalan seterusnya. Seorang murid dikehendaki menyediakan garam barium sulfat. So saya tanya awak, decide dulu barium sulfat larut ataupun tidak. Sebab nak sediakan. So barium sulfat ini larut ataupun tidak? Tak. Jadi awak dah fikir dah. Dia tak akan ada tindak balas dengan asid. Okay. So maksudnya ini tak berlaku ni. Ini asid ni. Tindak balas ni tak boleh. Now, kita nak menghasilkan barium sulfat. So, mula-mula dia pakai garam, barium nitrat dengan zinc sulfat. Okay. So, dapatlah barium sulfat dengan zinc nitrat. Just tukarkan pasangan. Betul. Kenapa? Bila dalam awak menghasilkan produk, mesti salah satu kena salah satu adalah garam larut. Syarat dia lah kan? Syarat nak menghasilkan garam tak larut, dia mesti garam larut campur garam larut, dia akan menghasilkan garam tak larut campur garam larut. Faham ke maksud cikgu ni?
Logiknya macam ni. Okay, syarat dia macam ni. Kenapa logik lah kan? Contohnya, mula-mula awak ada 2 larutan garam. Takkan awak nak pakai garam ketul. Kan, kita cakap. Bila awak sebut garam tak larut, contohnya awak jumpa kalsium karbonat, garam tak larut, awak takkan jumpa dia dalam bentuk larutan. Dia tak larut. Jadi awak jumpa dia dalam bentuk pepejal. Garam tak larut, kita takkan jumpa dia dalam bentuk larutan. Kecuali kalau ada setengah yang kita panaskan lah. Ada tertentu terutamanya plumbum korida. Okey. So awak jumpa dia dalam bentuk pepejal. Tapi garam larut, bila kita crystallizekan dia, dia boleh jadi pepejal. Ini cerita pasal garam tak larut, mesti jumpa dalam bentuk pepejal. Okay. So nak buat garam tak larut ini, syarat dia mesti garam larut dengan garam larut. Okey. So 2 lah. Lepas tu, selepas tindak balas, dia akan menghasilkan mendakan. Okey. Dia akan menghasilkan mendakan. Maknanya yang tak larut tu akan mendak. Macam ni. Yang larut itu akan jadi larutan. Kita boleh pisahkan garam kita. Kan? Sebab ada satu pepejal, satu larutan. Mestilah kita dapat pisahkan garam tak larut kita dengan garam larut kan? So that's why yang nombor 1 ni betul. Sebab barium sulfat ini adalah garam larut, garam tak larut. Garam tak larut. Zinc nitrat ni garam larut. Betul lah. 1 dapat. Okey. Nombor 2. Barium karbonat. Cikgu tanya, larut ke tak? Tak. Kan? Tak larut sebab semua karbonat kan tak larut kecuali anak. So tak boleh. Syarat dia kena buat daripada garam yang larut. Awak mesti nampak dia dalam bentuk larutan. So tak boleh cara 2. Nampak kena tengok garam pun dah kenal, tak boleh dah. Okay. Lepas tu kita tengok pula. Yang ni memang tak boleh dah kan? Tengok 3. Barium klorida, larut ke tak? Bagi tahu saya. Tengok, bila awak nak tengok larut bukan dalam kepala tau. Larut ke tak? Larut ke tak? Dalam kertas yang awak dah lukis lopak air. Sebab tu nak masuk exam, lukis. Awak tengok, oi nampak ni. Garam larut. Okay, larut ni. Kalium sulfat, larut ke tak? Larut. Jadi dapatlah. Syarat dia larut campur larut, barulah menghasilkan garam tak larut dan garam larut. Yang betul ialah 1 dan 3. Faham tak? Cikgu terangkan yang ni. Inilah kalau soalan tadi. Kan? Penting sangat tengok lopak air. Kalau awak tak tengok lopak air, awak akan stuck. Tidak balas apa ni kan? Kita akan stuck. Sebab kita tak tahu garam tu larut ataupun tidak. Yang kedua, kita tak tahu cara penyediaannya. Kena pasti. Tak faham bagi tahu cikgu, cikgu terangkan mula. Bagi awak faham kenapa boleh dan kenapa tak boleh. Jom. Kita pergi soalan seterusnya. Tengok gambar rajah pun kita dah boleh teka. Rajah 13 menunjukkan Rajah 13 menunjukkan susunan radas untuk menyediakan satu larutan garam. Okay. Tengok gambar rajah kan? Awak tengok gambar rajah ni, dia sedang menyediakan garam larut ataupun garam tak larut. Dari segi gambar rajah pun kita dah boleh. Rasa-rasa garam yang dia nak sediakan ni garam larut ke garam tak larut? Garam tak larut. Betul. Sebab kalau garam larut, mesti kita akan nampak asid dan something pepejal. Ialah logam pepejal, logam oksida pun pepejal, logam karbonat pun pepejal. So mesti gambar rajah dia nampak pepejal. Kemudian kalaulah garam larut yang anak itu, yang ni tadi, dia kena buat kaedah pentitratan, kena ada buret gambar rajah dia. So nampak ini dia sedang menyediakan garam tak larut. So garam yang tak larut itu yang kita boleh. Dia kan mendak,
dia kan berlaku pembedakan, that's why kita boleh tapis dia. Kita turas lah kan, tapis pula kan, pasal kimia turas kan. Okay, so ini tak ada eksperimen untuk soluble salt. Soalan awak ni tiada eksperimen yang belajar ke ataupun awak kata tak masuk? Eksperimen ada Soluble salt ada eksperimen, kita boleh buat titration. Ada? Ada? Nama. Okey. Kalau ni kita panggil pentitratan. Kalau untuk garam larut, pentitratan. Kalau garam tak larut, kita panggil proses dia pemendakan ataupun double decomposition, penguraian ganda dua. Yang ni gambar rajah kita nak buat proses penguraian ganda dua lah. Ada nama. Eksperimen kedua-duanya ada. Semua jenis ada untuk buat garam ni. Okay. So ini adalah garam tak larut kita. Okay, yang ni yang garam tak larutnya. Okay, now. Bila awak dah fikir ini garam tak larut, mestilah awak fikir dia datang daripada garam dan garam. Syarat garam awak nak pilih mestilah garam larut dan garam larut. Okay. So dekat sinilah kita pilih, tengok. Ini memang dah totally salah lah. Mana boleh asid kan? Kita kan nak menghasilkan garam yang tak larut. Salah dekat situ dah. Okey. Kemudian awak cek ini larut. Okay. Macam mana cikgu cek? Tengok balik kat lupa air. Tengok balik lupa air. Nak tengok soalan ni larut tak larut? Tengok lupa air awak tu. Lukis lupa air. Nak exam je lukis lupa air. So fokus. Semua garam nitrat larut. Selesailah masalah awak. Larut. Okey. Semua garam sulfat larut. Kecuali pantai cahaya bulan. Ni proses cepat dah ni cikgu buat. So kalium sulfat pun masih larut. That's why saya kata larut. Kalsium sulfat. Tak larut dah ni. Tak larut. Natrium sulfat larut. Argentum nitrat larut. Kita dah buang dah. Ini buang. Kemudian garam R adalah kita decide tadi garam yang tak larut. So kalau kita tengok barium nitrat, natrium sulfat, dia jadi barium sulfat. Barium sulfat memang tak larut, nampak? Tengok lupa air. Tak larut. That's why jawapan yang awak buat tu betul B. Okay. Banyak kerja kan? Nampak tak? Banyak kerja. Satu kena ingat lupa air. Satu lagi kena ingat cara penyediaan. Penyediaan ni tak susah pun kalau awak faham balik. Okay. So, nak make sure lupa air tu ada dalam exam. Nak make sure lupa air tu awak boleh tengok dalam exam. Lukislah lupa air tu 10 kali. Dalam exam nak tengok ada lupa air kan? Ada cikgu saya nak refer lupa air ni. Lukislah 10 kali sekarang. Lepas tu automatically awak boleh lukis sendiri. InsyaAllah. Awak dah hafal kan? Awak lukis lagi. Tukar kertas. Jangan tengok. Tukar kertas. Sampai awak boleh smooth lukis lupa air tu dengan faham. Dalam exam awak nak jawab, awak lukis lupa air tu semula. Sebagai awak punya nota tengah exam. Bukan bawa kertas luar, tapi nota masa awak dalam exam. Sebab awak melukis masa tu. Okay? Itu teknik. So, ini tengok lagi soalan ni. Okay. Kalau ikutkan kat sini, dia kata antara berikut yang manakah menghasilkan garam tak larut? Saya tak tahulah kenapa soalan ni ada. Saya tak boleh bagi reason kenapa. Mungkinlah kan kita just tengoklah soalan dia kan. Okey, bila saya kata garam tak larut, semua tindak balas kita mesti dengan garam. Tapi kat sini semua asid cikgu. Macam mana pula? Jadi checklah satu persatu. Contohnya macam ni. Kita just tengok produk kita. Ini dia akan jadi zinc sulfat. Asid sulfurik, zinc sulfat. Ini dia akan jadi barium sulfat.
ini dia akan jadi kuprum, tukar pasangan kan? Kan standard balas kan sentiasa tukar pasangan. Ini dia akan jadi kuprum klorida. Ini dia akan jadi natrium klorida. Awak nak fokus menghasilkan garam tak larut. So, tengoklah dekat lopak air. So, garam sulfat semua tak larut kecuali pantai cahaya bulan. Garam klorida semua larut kecuali pah. Nampak? Kita praktis buat. So ada tak garam tak larut kat sini? Yang kita hasilkan balik tindak balas ni? Ada Betul, jawapan dia ialah B. Tengok bila awak refer lopak air, awak akan nampak lebih tepat. Okay. Nombor 12. Garam tak larut. Nampak dah garam tak larut. Disediakan dengan mencampur dua larutan aqueous menerusi tindak balas penguraian ganda 2. Okey, nampaklah difokuskan. Pilih dua bahan yang boleh menghasilkan garam tak larut menerusi kaedah yang sama. Okey. So, ingat nak menghasilkan garam tak larut mesti datang daripada garam larut campur garam larut. So, kalau pemilihan jawapan, awak pilih dulu. Garam yang dibagi ni larut ke tak dulu pasangan dia. Okey. Ini larut. Ini larut. Ini bukan garam. Kan? Ini pun bukan garam. Ini logam oksida. Okey. So, dah check dah garam larut ni. Barium nitrat. Sebab apa kita tengok kita punya lopak air. Semua garam nitrat larut. Okey. So, barium nitrat telah larut. Kalsium klorida pun larut sebab tengok lopak air. Okay. Natrium sulfat larut, yang ni pun larut. Cikgu ada dua jawapan ni kan? Bukan. Ceklah tindak balas dia. Tukarkan pasangan dia. Bila barium nitrat bertindak balas dengan natrium sulfat, dia akan jadi barium sulfat campur dengan natrium nitrat. Okay. Kemudian ini akan jadi magnesium klorida campur dengan kalsium nitrat. Okey. Ada tak garam tak larut kita? Nak tahu ada, tengoklah kat lopak air. Ceklah dalam penghasilan garam kita ni ada tak garam yang tak larut? Ada barium. Kan kita kerap jumpa barium. Kan kita duk bulat je barium ni kan. Nampak ada barium sulfat yang tak larut dekat bahan kita. Okay, selepas tindak balas ni berlaku. Dapatlah B. Refer lagi lopak air untuk selesaikan soalan ni sampai habis. Okey. Ini panjang. Okey, Raja 15 menunjukkan langkah-langkah penyediaan garam plumbum sulfat. Okey, finally dia nak buat plumbum sulfat. Okey. Apakah asid dan alkali yang boleh digunakan untuk menyediakan garam sulfat? Okey, kita nak hasilkan plumbum sulfat, ini memang garam tak larut. Sebab kita tengok lopak air tadi pun kita jumpa dah plumbum pantai cahaya bulan. Semua tak larut. Okey, so betul lah nak buat dia adalah hasil tambah garam campur garam. So dia pakai plumbum nitrat dekat sini. Okey, dan ada satu larutan garam. Sebab nak ada nama dia sulfat, sini mesti garam tu adalah garam sulfat. Baru ada nama, kan?
Sebab dia pakai plumbum nitrat, so supaya plumbum ini campur dengan sulfat, dapatlah plumbum sulfat garam kita. Dan garam kita pun mesti larut. Okay, now. So plumbum sulfat ni, mana datang sulfat? Sulfat ini datang daripada asid sulfurik. Sebab tindak balas awak tengok je nampak burette, itu adalah yang ni. Kalau awak tengok burette, inilah yang saya maksudkan. Tindak balas di antara asid campur alkali, kita buat kaedah pentitratan. Mestilah garam yang kita hasilkan sama ada garam amonium sahaja, garam natrium ataupun garam kalium. Contohnya kalau awak pakai asid sulfurik, awak pakai asid sulfurik, mungkin awak kena pakai natrium hidroksida, kalium hidroksida, amonium hidroksida. Sebab itu adalah garam anak melalui kaedah pentitratan, titration method. Nama proses neutralization. Nama tindak balas ni neutralization, tapi method dia tu kita panggil sebagai titration method, pentitratan. Okay. So nak teka ni, kan nak teka jawapan ni. Okay, now. So dah dapat idea, asid dia mesti asid sulfurik sebab fokus dia sulfat tadi. Okay. Rasa saya boleh bagi tahu jawapan kat cikgu tak? So yang ni salah, yang ni salah. Dan bila titration mesti pakai alkali. Alkali mestilah hidroksida. Yang ni garam, NaCl ni garam. Mana ada asid bertindak dengan balas dengan garam? Asid tak ada. Asid dengan alkali, asid dengan logam, asid dengan logam oksida, dan asid boleh bertindak balas dengan logam karbonat. So tiada tindak balas kat sini. So jawapan dia ialah D. Buat lagi tindak balas. Okay, nah. Masih garam tak larut. Kenapa? Rajah menunjukkan penyediaan plumbum klorida, PbCl. Ingatlah plumbum klorida ni Pikachu. Pikachu kan warna kuning plumbum klorida. Macam balik nanti. Okay, now. Rajah 9 menunjukkan penyediaan plumbum klorida. Okay, plumbum klorida warna kuning Okay. Tapi dia kata mendapatkan putih. So warna putih lain, plumbum klorida warna putih. Kadang-kadang tertukar dengan plumbum iodida. Plumbum iodida yang warna kuning. Okay. Plumbum klorida yang warna putih. Okay. So now dia fokus yang mendapatkan putih inilah plumbum klorida. Sebab dia mendapatkan dan kita tahu bahawa dia tak larut. Okay. Yang ni ada tindak balas antara ini dan ini. Soalan dia, berapakah kepekatan natrium klorida yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan plumbum nitrat? Okay, ini soalan terakhir untuk malam ni Nanti ni topik lain saya nak bagi tahu nanti. Okay, now saya nak buat kira-kira. Okay, awak tengok dia bagi 50 dengan 1.0 untuk plumbum nitrat. Okay, dia buat tindak balas dengan NaCl iaitu 50. Okay, so saya buat persamaan tu dekat whiteboard. Nak ada kira-kira. Okay. Kalau kita tengok tadi dia adalah between tindak balas between antara plumbum nitrat bertindak balas dengan natrium klorida. So dia menghasilkan plumbum klorida campur dengan natrium nitrat. Okay. Ni. Dan saya cuba balancekan persamaan ni
Nitrat ada 2, so sini 2, sini 2. Nitrat ada 2, letak kat sini 2. So Na, klorida pun ada 2 kan? So kita letak sini 2. Dan Na kita pun memang dah 2. Balance lah persamaan ni. Awak kena buat persamaan kalau awak tak buat persamaan dia nanti, kita tak tahu dia nisbah berapa. Itu susah. Kena make sure persamaan awak seimbang. Kemudian info yang dia bagi iaitu untuk volume plumbum dia bagi 50. Okey, dan molariti ataupun kepekatan dia adalah 1.0. Dan untuk NaCl dia bagi volume iaitu 50 juga. Dan kepekatan dia adalah soalan yang dia tanya. Kepekatan molariti. So nak start kira macam mana? Apa-apa pun pengiraan mesti awak starting dengan mencari mol. Apa-apa pun. Kita mencari mol. Sebab dia just relate ini dengan ini. Apa-apa pun, mana satu info, inilah info kita yang perlu kita tukarkan kepada mol. Jom, tukarkan kepada mol. Now, nak tukar mol, pakailah MV per 1000. Kenapa? Sebab ini cerita pasal larutan. Nak cari mol dia, kita guna MV per 1000. So, 50 darab 1 bahagi dengan 1000. Kita akan dapat nilai dia. 0.05 mol. Dah siap mol, buat apa? Buat nisbah macam selalu. Nisbah mol. Okey, ini plumbum. Iaitu 0.05. Nisbah tak tahu. Per dengan NaCl. NaCl 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. Boleh bagi tahu saya berapakah nilai ni? Yes, 0.1. Yang awak dapat mol, bukan molariti. Tapi soalan nak tanya molariti, iaitu kepekatan. Guna balik formula ni. So maksud cikgu, kan kita mencari mol, formula dia adalah MV per 1000. Mol ialah 0.1 darab dengan M. M yang kita nak cari kepekatan. Volume tadi 50 bahagi dengan 1000. So cari nilai M. Okay. Dapat berapa nilai awak? 2. Dapatlah 2. Ada jawapan kan? So konsep tak kisah walaupun tiba-tiba dia berbelit ke soalan dia, tetap starting mengira awak motif dia mencari jawapan. Okay? Lepas tu kita buat benda yang sama. Benda yang sama setiap kali kita buat. So dapatlah jawapan dia 2. Yes, M besar simbol dia molarity ataupun kita panggil sebagai concentration. Yang kecil ni dia tak ada simbol. Dia simbol dia N. Kalau ikutkan mol ni ataupun dalam bahasa ini kita ejek E kan. Simbol dia N kecil. Ini simbol bagi mol. N kecil. Tapi M besar itu adalah simbol bagi molarity ataupun concentration ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil kepekatan. Walaupun soalan ni nampak macam heavy sebab tiba-tiba nak cari kepekatan, jangan serabutkan kepala. Kalau ada persamaan macam ni, carilah mol. Mesti dia guna benda ni balik. Guna formula yang sama balik. Dia tetap sama daripada mol. Sebab kita dah settle bab mol dia. Nak cari jisim ke? Nak cari bilangan zarah ke? Nak cari isi padu ke? Tengok, nak cari kepekatan ke? Dia starting balik guna konsep mol juga. Okay, sama.
Okay. So, kalau kita tengok tadi, jawapan kita ialah D lah. Sebab ada jawapan dia. Okay, so habislah kelas kita untuk malam ni. Nanti kita akan sambunglah sebab sambung tindak balas garam kan terhadap garam, tindakan haba terhadap garam tu panjang lagi. So kita sambung untuk next kelas pula. Next kelas dan kita akan sambung terus pada paper 2. Okay? Ada sebarang soalan lagi?